Pilihan Raya Umum ke-15 ataupun PRU15 sedang rancak dibicarakan di sini sana. Lebih-lebih lagi pada 10 Oktober yang lalu telah berkuat kuasanya pembubaran Parlimen. Dan ketika ini boleh dikatakan hampir semua parti sedang bertumpul lumus menunjukkan tarikh masing-masing menjelang PRU15. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Hakim Samad dan anda sedang menyaksikan perbincangan rakyat demi Melayu dengan konsep yang baharu. Tidak lama lagi akan menjelang PRU15 seperti mana yang diketahui ramai, tetapi masih ramai orang-orang kita seperti celaru, keliru mana nak pilih, mana nak dijadikan pilihan utama. Baik, jadi untuk berbincang tentang topik ini, kita akan bersama dengan jurucakap utama Sidang Demi Melayu, Datuk Paduka Profesor Dr. Sophian Hussein, bagi mengupas, bagi membincangkan adakah trend politik hari ini di Malaysia telah matang atau sedang kecundang. Pertamanya, saya melihat trend politik dalam negara kita ni seolah-olah macam tidak menentu. Tidak menentu ni saya boleh bayangkan dia bersifat cacah merebak lah kerana tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian ni bermakna banyak perkara yang berlaku dalam negara sejak 2018 ini menjadikan suasana negara tidak menentu, sama ada dari sudut ekonomi, dari sudut sosial, dari sudut kebajikan rakyat dan juga dari sudut hala tuju negara. Jadi saya melihat perkara ini berlaku kerana apabila berlaku pilihan raya 2018 ni, perubahan kerajaan itu telah menyebabkan pelbagai perubahan yang mendadak yang menyebabkan rakyat sengsara, ya, dari pelbagai sudut, yang hilang pekerjaan, yang tidak menentu dalam mengurus kehidupan mereka, dan ditambah pula dengan COVID-19 menyebabkan rakyat hidup tertekan, ya, tertekan, dan rakyat merasakan bahawa kebajikan mereka terabai dan mereka hidup dalam keadaan ketakutan, ya, dengan disebabkan oleh bencana COVID, dan seterusnya mereka merasakan satu paksaan untuk ambil vaksin. Dan pelbagai lagi lah perkara yang berlaku menyebabkan sebahagian daripada rakyat, sebahagian kecil ni ada yang stres, hilang pekerjaan, sehingga menimbulkan suasana kerunsingan dan perbalahan seisi keluarga, sehingga ada suami yang pukul isteri, pukul anak, ya, kemudian ada yang bunuh diri. Jadi dalam hal-hal begini ni kita melihat bahawa pemimpin politik tidak begitu sensitif memberi perhatian, ya, kepada kebajikan. Apatah lagi apabila berlaku banjir, ya, tahun lepas itu, ahli-ahli politik pun tidak memberi apa-apa perhatian khusus lah, ya, menyebabkan rakyat bangkit untuk menolong sesama sendiri, dan akhirnya rakyat tidak memberi tidak ambil pusing lah, ya, tidak ambil peduli tentang politik. Dan ini terbukti apabila pilihan raya kecil, pilihan raya negeri di Melaka dan di Johor menampakkan bilangan pengundi yang keluar untuk mengundi adalah rendah, kecil, kerana mereka merasa meluatlah dengan sikap perangai gelagat ahli-ahli politik yang lebih meletakkan kepentingan parti masing-masing, kuasa, kedudukan dan kepentingan peribadi, ya. Sedangkan pilihan raya itu sebenarnya boleh ditangguhkan apabila sampai kepada PRU yang ke-15, tetapi pilihan raya negeri yang diadakan itu telah mengambil banyak masa, tenaga, wang-wang ringgit, ya, menyebabkan rakyat merasa seolah-olah macam dipermainkan lah. Jadi trend politik itu tidak cantik lah, ya, selepas 2018 tak cantik pada semua tempat.
Dan hari ini kita lihat pilihan raya telah pun parlimen telah dibubarkan dan parlimen akan mengadakan pilihan raya untuk peringkat beberapa negeri dalam negara kita, dan kita melihat bagaimana masyarakat khususnya lah generasi muda tercari-cari penyelesaian ataupun apa keputusan yang mereka harus buat, khususnya yang umur 18 tahun ni, siapa yang patut mereka pilih. Dan ini menunjukkan bahawa satu perubahan landscape politik ini berlaku secara tiba-tiba. Maknanya mereka yang berumur 18 ni sebenarnya tidak dididik secara khusus tentang literasi politik, literasi negara, yang menjadikan mereka dapat membuat pilihan yang lebih tepat. Jadi apabila mereka diberikan peluang pada kali ini untuk mengundi secara automatik lah umur 18 ini, kita akan melihat perkara di luar jangka nanti akan berlaku. Dan saya melihat keseluruhan apa yang berlaku ialah kerana trend politik kita bersandarkan kepada pendekatan sekular. Sekular maknanya memisahkan agama daripada tauhid. Memisahkan politik daripada tauhid, memisahkan tauhid daripada urusan negara. Jadi menyebabkan kita tidak melihat kayu ukur agama itu sebagai satu nilai dalam mengukur tindakan-tindakan kita sebagai pemimpin politik. Dan akhirnya berlakulah apa yang berlaku pada hari ini. Kita melihat soal rasuah yang paling besar sekali, kerana rasuah ni ada kena-mengena dengan agama, walaupun orang yang tidak agama Islam merasakan bahawa beri rasuah ni seolah-olah tak ada apa-apa asalkan mereka dapat kebaikan daripada beri rasuah. Orang yang menerima rasuah juga merasakan mereka perlu kepada duit, perlu kepada wang. Jadi akhirnya apabila tidak dijadikan Islam ataupun agama sebagai kayu ukur, sebagai parameter untuk menghalang hal-hal yang sekular ini, maka berlakulah apa yang berlaku. PRU 18 PRU 2018 sebenarnya adalah manifestasi kepada kes rasuah terbesar. Dan hari ini bila pilihan raya nak diadakan yang ke-15 pun adalah bersabit ataupun akibat daripada kluster mahkamah yang terlibat juga dengan rasuah. Jadi maka rakyatlah sebenarnya yang menanggung sengsara ataupun keburukan natijah daripada masalah trend politik sekular ini. Tapi kalau trend politik yang bersandarkan kepada agama, kepada akidah, kepada tauhid, saya ambil contohlah misalnya di Kelantan dan Terengganu, mungkin Kedah juga sebagai satu panduan untuk membezakan di antara trend politik sekular dengan trend politik yang bersandarkan kepada agama. Baik, saya nak simpulkanlah saya melihat bahawa trend politik kita hari ini adalah amat mencemaskan. Dia tidak teratur, cacah merbah, dan tindak tanduk setengah-tengah pemimpin ni dia tidak pedulikan soal kepentingan rakyat, tapi meletakkan kepentingan diri dan kepentingan kepartian sebagai satu ukuran bagi mereka bertindak. Dan saya percaya kita semua boleh bersetujulah dalam pilihan raya 2018 hingga hari ini kita ada 3 Perdana Menteri, menunjukkan betapa cacah merbahnya trend politik kita yang tak pernah berlaku dalam sejarah negara, walaupun ia diizinkan dari sudut undang-undang, pertukaran PM 3 kali ini benarkan undang-undang dari sudut teknikal, tetapi ia adalah satu yang tidak cantik dalam sejarah politik negara. Datuk Paduka Profesor Dr. Sophian Hussein memberi pendapat beliau bahawa pada pandangan beliau trend politik di Malaysia ketika ini seperti cacah marbah. Hal ini demikian kerana ada segelintir pihak meletakkan politik adalah politik, agama dipisahkan daripada politik. Sedangkan hakikat asas kita berkomuniti, agama perlu menjadi keutamaan bagi setiap keputusan dan juga tindakan. Cukup sayang 1000 kali sayang bagi sesetengah parti politik yang di dalam perlembagaan partinya ada menjunjung perkara ini tetapi tidak diamalkan secara holistik. Rakyat tertanya-tanya, siapakah, apakah, bagaimanakah ciri-ciri pemimpin yang perlu mereka mungkin pilih dalam PRU 15 ini? Dan jawapan itu pasti ada untuk kita timbang tarakan. Kalau tanya berkenaan pemimpin yang baik ni, sebenarnya dia tidak boleh lari daripada
perjuangan parti, ya. Kerana pemilihan kali ini bukan isu memilih individu dalam pilihan raya, tetapi memilih gagasan, pemikiran, perjuangan parti. Ya, jadi kalau kita pilih individu, mungkin individu tentu menang pun dia tidak boleh bertindak atau berbuat apa-apa kerana dia tidak bersifat jama'i, dia tidak berjamaah, dia tidak membawa satu gagasan, pemikiran, politik atau falsafah perjuangan parti itu. Ya. Baik, jadi kalau kita lihat parti-parti yang bertanding ni, ya, dia ada 3-4 parti yang besar yang ada sejarah dia, ada ideologi dia, ada perjuangannya yang panjang, ada pahit manisnya, ya. Jadi kalau kita lihat tu memang ada parti-parti itulah, ya. Dan ada parti yang merupakan serpihan daripada parti induk dan dia sebenarnya dia tidak ada ideologi, dia tidak ada sejarah yang cantik, ya. Kebanyakannya kerana tidak puas hati menubuhkan parti-parti kecil ni kerana untuk menyatakan protes dan tidak puas hati terhadap parti-parti pemimpin induk ni. Baik, dalam tiap-tiap parti ni pasti ada pemimpin, dan ciri-ciri pemimpin yang baik ni saya nak olah ataupun berikan dalam bentuk pantun lah, ya, yang biasa kita dengar ni. Pantun ni bunyi begini: kalau mencari tempat mandi, pertama teluk, kedua pantai. Ya, kalau mencari pemimpin negeri, pertama elok, kedua pandai. Jadi elok ni ialah budi pekerti lah, akhlak. Jadi kita tahu, ya, bahawa apabila kita memilih orang ni, kalaupun dia pandai tapi akhlaknya tidak terpuji, maka kita bimbang, ya. Kepandaian dia, kebijaksanaan dia, kehebatan dia tu semuanya menjadi sia-sia kerana apa? Kerana akhlak dia, ya. Sebab tu kita dalam memilih pemimpin ni kita kena ambil yang elok. Elok ni maksudnya beginilah, ya. Kita pernah dengar Syekh Abdul Qadir Jalani sebut, kan. Ya, aku lebih menghargai orang yang beradab. Beradab ni maknanya elok budi pekerti daripada orang yang berilmu. Kalau hanya berilmu, iblis pun, ya, lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Menunjukkan bahawa kita perlu ada pemimpin-pemimpin yang mempunyai nilai-nilai yang baiklah, ya. Baik, nilai baiknya antaranya apa? Pertama, berakhlak mulia. Sama ada di Islam atau tidak, berakhlak mulia. Jadi kalaulah pemimpin ni dia terlibat dengan rasuah, ya, sama ada Islam atau tak Islam, terlibat dengan zina, terlibat dengan mencuri duit, salah guna kuasa, ini maknanya tidak menunjukkan akhlak mulia lah, ya. Tidak menghormati orang tua, kan, tidak beradab. Apatah lagi kalau dia tidak menghormati, ya, penduduk induk yang lebih besar, yang lebih ramai dalam tanah Melayu, dalam Malaysia ni ialah penduduk Melayu Bumiputera, 69%. Kalau kelompok ni pun mereka pemimpin politik tidak tahu menghormati, tidak tahu menghargai, maka itu bukan akhlak mulia. Kemudian tidak melakukan, kalau yang Islam ni tidak melakukan dosa besar. Ya, kalau yang dari Islam ni tidak kekal dalam dosa kecil. Kalau yang bukan Melayu tu dia tak ada konsep dosa besar atau kecil ni. Tapi orang Islam kena ada ni. Jadi kalau kita lihat pemimpin yang ada pada hari ini, kalau ada hal-hal begini, maknanya kita kena jadikan kayu ukur lah penilaian. Meletakkan kepentingan rakyat lebih utama daripada diri sendiri dan juga kumpulan atau parti masing-masing lah. Baik, jadi dalam hal ini kita lihat dalam pilihan raya yang dalam 2-3 tahun yang berlaku ni dengan pandemik dan juga banjir ni, kita melihat banyak pemimpin tidak peduli pun tentang keluarga yang mati kerana vaksin, keluarga yang merana kerana vaksin, keluarga yang tertekan, yang bercerai, yang bunuh diri. Kita tak dengar orang politik yang ambil tahu, ya. Kecuali adalah satu dua politik individu yang pergi turun padang untuk mengambil tahu tentang hal ni. Dan mereka haruslah jujur dan ikhlas. Jujur ikhlas ni sebutan pada mulut, tetapi susah nak dilihat dalam hati, kecuali mereka menampilkan diri, tolong orang, bantu rakyat, baru kita nampak. Seterusnya lah mudah didekati. Banyak pemimpin politik ni, politik ni susah nak didekati. Kenapa? Kerana orang yang ada di keliling tu ramai. Yang juak-juaknya, ya, yang pengiringnya ramai sangat hingga susah nak jumpa seseorang ahli politik. Ahli politik ni sebenarnya senang nak dekati, senang nak jumpa kalau dia selalu pergi sembahyang jemaah di masjid. Dia ada di surau,
dalam majlis-majlis gotong royong dia ada turun padang. Tapi kalau ahli-ahli politik yang tak pergi masjid, kan pergi masjid hari Jumaat, pergi masjid sebab ada perasmian, jadi susah rakyat nak jumpa. Ya, pengalaman saya duduk di Brunei tu, 2 minggu tu saya dapati Sultan Brunei ni dia akan pergi sembahyang di mana-mana masjid yang dia suka dia nak pergi, dia akan pergi. Secara tanpa ada perancangan. Jadi rakyat sentiasa menjaga urusan masjid dengan baik, dan saya lihat apabila dia sampai ke masjid tu, lepas sembahyang aja rakyat senang nak jumpa. Ada yang bagi surat minta bantuan, ada yang bagi surat mengadu. Jadi Sultan akan bersalam, berjumpa dengan mereka dan bertanya khabar, dan apabila ada urusan yang perlu diselesaikan, maka diberi kepada pegawai tolong ambil tindakan kepada hal yang diadukan oleh rakyat. Jadi itu Sultan. Jadi kalau ahli-ahli politik kita senang didekati, senang dilihat di mana-mana, jadi itu lebih baik. Itulah pemimpin yang betul, yang jujur, ikhlas dan memang berhati rakyat. Tapi kalau pemimpin yang susah nak jumpa, kena buat appointment, berlapis-lapis nak jumpa, sampai kadang-kadang 5 tahun tu dapat jumpa sekali je. Ini bahaya. Orang-orang macam ni, kita dah 60 tahun merdeka, kalau kita rakyat masih lagi memikirkan pemimpin yang high class, bawa kereta mewah, nak jumpa susah, jadi nak jumpa berlapis-lapis, buat temu janji, orang-orang macam ni pada pandangan saya ialah bukanlah orang yang berhati rakyat, berjiwa rakyat. Baik, seterusnya orang yang peramah. Bila mudah dia kata dia peramah lah. Peramah ni kadang-kadang orang kata dia senyum. Ya betul, senyum ni satu yang baik. Tapi peramah ni lebih daripada senyum. Ya. Kadang-kadang kita tengok ahli-ahli politik ni selalu sangat, kalau bersalam dengan orang tu, mukanya pada tempat lain. Salam, apa khabar, pada tempat lain kan. Jadi saya lihat pemimpin politik ni sebenarnya dia tidak peduli, dia tidak tidak sensitif, dia tidak ikhlas lah pada saya apabila kita bersalam, tengok tempat lain, ulur tangan, tapi ini menunjukkan dia tidak kemas lah dari sudut penampilan sebagai seorang pemimpin yang baik, dan lebih kepada berlakon ni. Kemudian dia boleh menjadi contoh pada rakyat. Misalnya keluarganya menjadi contoh, dia sendiri menjadi contoh, barulah dikatakan pemimpin. Tapi kalau contoh yang baik lah, kalau contoh yang tak baik, maka kita tak bolehlah pilih orang macam tu. Kita dah nampak dah orang ni yang baik dan tak baik ni dah ada depan mata kita, dan mereka bertanding semula. Kalau mereka bertanding semula, kita nilailah sama ada pemimpin ni macam mana sifatnya. Kalau sama calon yang sama tapi mereka terlibat dengan hal-hal tertentu, tu maknanya kita dah tahu orang macam ni kita tak boleh pilih dah. Yang paling besar sekali terlibat dengan rasuah. Rasuah ni dah jadi asam garam, dah jadi sebati dalam kehidupan orang politik. Cuma pada pandangan saya lah, apabila mereka ni menggunakan Islam sebagai kayu ukur, ya, dan mereka bertindak bersandarkan kepada agama, maka mereka boleh mengawal diri daripada sifat-sifat yang tak baik. Ya, sifat atau ciri-ciri pemimpin yang baik ni boleh dilihat apabila kita menggunakan kayu ukur agama. Bila tidak begitu, maka mereka tak baik. Saya nak simpulkan beginilah. Dalam memilih pemimpin yang baik ini juga perlu melihat kepada gagasan, perjuangan, falsafah parti politik itu. Ya, kalau dia bertanding atas dasar individu, sebenarnya dia akan memecahkan undi. Ya, sama ada dia daripada NGO ke apa ke, dia akan pecahkan undi. Bila pecahkan undi ni maknanya orang yang patut menang, ya, tak dapat, tapi yang tak patut menang dia dapat, sebab sebahagian daripada undi yang diberi pada individu ni yang tidak berparti ni telah merosakkan komposisi undi tadi. Ya, baik. Jadi sebenarnya yang baik apabila kalaulah individu-individu ni berpayung kepada satu gagasan, barulah nampak dia sebagai orang yang baik, duduk di bawah satu gagasan payung yang baik berjamaah. Saya lihat je begitu. Ya, jadi kalaulah masyarakat memilih orang, pemimpin ni bersandar kepada individu saja tak cukup. Dia kena juga melihat gagasan perjuangan parti itu sebagai satu pilihan yang tidak boleh berpisah daripada individu calon itu. Ya, kerana parameter yang dibuat oleh satu-satu parti itu dia meliputi keseluruhan calon-calon. Jadi kalau satu individu dia tidak ada
parameter yang mengatur dia dalam bertindak, sama ada sebelum menang dalam pilihan raya maupun selepas menang pilihan raya. Jadi cuma yang baiknya sekarang kita sudah ada undang-undang anti lompat parti. Jadi individu-individu yang kalaulah mereka menang, mereka tak boleh lompat mana-mana lah. Mereka akan bersendirian selama 5 tahun dan mereka tidak boleh bersuara atas nama mana-mana kelompok atau jemaah. Kerana mereka adalah individu. Jadi kesimpulannya ialah jangan pisahkan individu dengan parti. Walaupun parti ini meletakkan calon ini yang mungkin kita tak setuju pada kita, tetapi oleh kerana dia datang daripada satu parti gagasan yang besar, maka kita menerima gagasan itu mewakili individu. Maupun terbaliknya lah, kalau kita tak setuju dengan parti itu, tapi kita setuju dengan individu itu kerana kita kenal dia, itu pun juga sebenarnya bukan tindakan atau pilihan yang betul. Kerana individu ni dia hanya bersendirian, dan kalau dia tidak lagi bersama dengan parti itu, mungkin kita pun tak akan sokong dia lagi. Maknanya ini menyebabkan pecah undi lah. Bagi saya dia akan pecahkan undi dan merumitkan suasana keadaan keputusan pilihan raya nanti. Kita melihat negara kita mengamalkan sistem demokrasi. Sistem demokrasi ini sebenarnya boleh dilihat dari dua aspek. Satu aspek falsafah, satu aspek amalan. Aspek falsafah ialah dari Barat menyatakan bahawa suara ramai adalah suara Tuhan. Itu memang dibawa oleh pemikiran daripada Barat. Maknanya apabila kita beramai-ramai angkat tangan bersetuju tentang sesuatu perkara, maka itulah suara yang menang. Baik. Jadi bila diaplikasikan dalam pilihan raya, orang yang mendapat undi yang banyak itulah yang menang jadi pemimpin. Baik. Tetapi dalam Islam, sistem demokrasi yang bersandar pada falsafah Islam itu menyatakan bahawa apabila sudah ada peraturan yang qat'i, yang jelas, yang muktamad, maka tidak boleh undi. Jadi kalau kita bawa ke parlimen, maknanya misalnya judi dalam Islam adalah haram, pelacuran adalah haram, bini-bini adalah haram, maka tidak boleh angkat tangan nak mengundi menghalalkan benda itu. Itu falsafah lah. Baik, dari segi amalan, angkat tangan itu adalah amalan. Maka suara yang ramai boleh membenarkan yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Itu demokrasi Barat. Demokrasi Islam tak boleh. Baik. Baik, jadi dalam Islam ni kita mengambil amalan itu sebagai proses untuk kita memilih pemimpin. Malah dalam Islam pun selepas Nabi SAW meninggal pun, pelantikan Abu Bakar, pelantikan Khalifah, Umar dan lain-lain itu semuanya bersandarkan kepada persetujuan ramai yang disebut sebagai musyawarah. Musyawarah pun masih lagi angkat tangan, tetapi dalam bentuk secara diplomasi aman lah, maknanya bersetuju beramai-ramai. Kalau ada seorang dia tak setuju, itu pun maknanya tak apalah dia tak setuju, tapi mutual consultation tu, musyawarah itu dikira sebagai suara ramai juga. Baik, kalau kita pecahkan sistem khalifah tu kepada apa yang ada pada hari ini, maknanya kita boleh tubuh banyak parti, banyak mana pun tidak mengapa, sebab ni adalah negara demokrasi. Tetapi pemimpin politik ni perlulah ada pemikiran global, perlu ada pemikiran sejagat. Dia tidak boleh ada pemikiran kelompok-kelompok kecil. Kalau dia ada pemikiran kelompok-kelompok kecil ni, dia tidak bersifat negarawan. Orang yang bersifat negarawan ini, dia memikirkan perkara yang lebih besar daripada kepentingan kumpulan-kumpulan kecil. Jadi akibat daripada kecelaruan pemikiran inilah kita lihat banyaknya parti-parti politik yang timbul. Kalau dulu dia ada dua, kita kata parti, kita ada tiga lah yang besar, kita kata Barisan Nasional, PAS dengan DAP. Yang lain tu kecil-kecil lah. Dalam Barisan Nasional tu ada parti-parti kecil yang bercantum menjadi besar. Baik, dalam tahun 2004 berlaku satu sistem dua parti yang bertembung, iaitu Pakatan Rakyat dan juga Barisan Nasional. Dua parti je. DAP dalam tu, PAS dalam tu, PKR dalam tu, parti-parti yang lain pun dalam tu, manakala BN. Jadi sistem dua parti ini bagus kerana dia tidak banyak pertelingkahan, dia tidak banyak payung, dia dua payung aja. Tetapi selepas 2013
berlaku banyak parti-parti serpihan. Serpihan ni dia kecil daripada UMNO kebanyakannya. Satu Pejuang, PKR pun daripada UMNO. Kemudian parti PBM, parti-parti baru yang lain-lain dipecahan daripada UMNO ni semua wujud kerana apa? Kerana tidak puas hati terhadap pemimpin yang ada dalam parti induk. Ini yang berlaku sebenarnya. Tapi kalau kita lihat daripada atas pun kita akan nampak perpecahan tu di kalangan orang Melayu je. Dan banyaknya parti-parti ni semua Melayu je. Tidak ada satu parti baru daripada kelompok Cina. Sejak daripada 60 tahun tak ada satu parti daripada kelompok Cina yang baru. DAP kekal, MCA kekal, Gerakan kekal. Tak ada parti lain. Yang ada tu kecil-kecil tu maknanya bukan maknanya dia satu serpihan yang besar, tapi kecil-kecil je. Jadi yang berlaku ni walaupun dibenarkan demokrasi tetapi asas dia, ya, pertama tak ada ideologi. Ya, mereka tak ada ideologi. Ideologi mereka apa? Kerana tak puas hati. Malah PKR sendiri pun ditubuhkan tanpa ada ideologi. Ideologi ialah kerana kesian, simpati kepada pemimpin dia iaitu Anwar Ibrahim yang mata lebam, yang dizalimi. Itu asas ideologi yang awal. Lepas pada tu kita tak tahu apa ideologi dia. Berbanding dengan UMNO dengan PAS ni dan DAP, dia ada ideologi yang jelas. Dia ada sejarah yang jelas, ya. Tapi yang lain-lain tu dia begitu. Baik. Jadi kita lihat apa yang berlaku yang menyebabkan banyaknya parti-parti ni ialah kerana pertama tak puas hati, ya, terhadap pemimpin yang ada atau pentadbiran yang ada, maka mereka mereka keluar dan cuba buat parti baru untuk mengisi kekosongan dikatakan tak puas hati tadi. Yang kedua kerana mereka ni nak mendapatkan projek-projek, kerana menjadi wakil rakyat ni adalah satu medan untuk dapatkan kekayaan, ya. Kerana tender-tender kerajaan dan seumpamanya berada di sana, maka kekayaan itu boleh diambil, diguna pakai, dibahagikan kepada kerabat-kerabat keluarga mereka. Dan kita tahu di sebalik projek-projek tender ni semua ada rasuah. Ya, maknanya yang paling banyak melakukan rasuah adalah pegawai kerajaan. Kerana tender-tender projek ni bawah kerajaan, dan yang beri rasuah ni pula terdiri daripada mereka yang ada kepentingan dunia, kepentingan peribadi dan tidak pedulikan hal agama. Ya, yang manakala yang menerima ni pula ini yang menjadi isu, sama ada mereka ni Islam ke tak Islam ke, ataupun macam mana keadaan mereka ni, ya. Jadi kita bimbang perpecahan ni semakin meluas. Bukan kerana parti politik perpecahan dalaman saja, tapi kerana ada unsur lain yang menyebabkan mereka berpecah ni. Antaranya yang saya sebut tadi ialah kerana perebutan kuasa, kedudukan, pangkat, harta, dan disogokkan dengan rasuah-rasuah yang berlaku menyebabkan orang Melayu ni semakin pecah, ya. Manakala orang Cina tidak pecah, tidak ada satu parti baru pun. Jadi saya melihat bahawa kalaulah parti-parti yang ada kecil-kecil inilah, ya, bergabung di bawah payung yang besar, misalnya sekarang kita ada GTA, PN, PH, dan juga ada satu lagi BN, ya, BN, PH, PN dan juga GTA. Baik. Kemudian kita ada parti-parti kecil ni yang saya dengar kemudian hari ini kelompok daripada NGO, ya, daripada individu-individu ni. Saya bimbang individu-individu ni hanyalah berseronok bersendirian, tidak puas hati dengan parti-parti yang ada ni dan cuba bergerak sendiri, dan pergerakan mereka ni sebenarnya tidak ada asas yang kukuh juga. Asas tadi je, asasnya ialah tak puas hati, tapi dia tak ada ideologi, ya, dia tidak ada jamaah, dia bergerak secara individu, dan mereka tidak lain akan memecahkan undi, ya. Undi Melayu akan pergi kepada BN, PN, PH dan GTA. Dan apabila mereka ni datang, kelompok-kelompok kecil ni yang tak ada parti ni, mereka akan pecah lagi undi Melayu kepada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Manakala undi Cina 3 aja. Sama ada pergi pada MCA, DAP atau Gerakan. Walaupun Gerakan dalam PN, tapi undi Cinanya begitulah, hukumnya begitulah selalunya. Jadi saya bimbang di mana yang kita dengar kebelakangan ni tidak ada satu gagasan parti politik yang akan menang mudah. Dan selepas pilihan raya ni, keputusannya menunjukkan bahawa mesti ada gabungan pula lagi sekali, sama ada PH bergabung dengan BN, GTA bergabung dengan PN, atau mana-mana kombinasi, sebab tidak ada parti yang akan menang mendapat bilangan kursi majoriti.
Ini yang kita lebih bimbangkan kerana dia akan membawa corak politiknya agak berbeza. Baik, jadi saya kira yang saya ingin sampaikan ialah betapa kecelaruannya pemimpin Melayu yang tidak mempunyai asas perjuangan politik yang jelaslah. Di dalam Islam mudah saja. Ya, kita bersatu atas nama iman, atas nama akidah. Kalau boleh guna yang tu, maka Melayu semua boleh bersatu. Islam Melayu Islam Melayu boleh bersatu. Tapi kalau tidak menggunakan Islam sebagai kayu ukur, maka menggunakanlah tak puas hati, menggunakan yang lain, maka dia tak akan bersatulah. Ya, kerana projek tender seumpamanya dia tak akan bersatu. Tapi kalau gunakan Islam sebagai ni, dia akan bersatu. Kerana yang boleh menyatukan iman, menyatukan hati-hati manusia ini adalah iman. Sama ada Melayu, Cina, India, iman menyatukan keseluruhan mereka. Ya, pernah di Mekah dulu ada kelompok Aus dan Khazraj. Dua-dua ni adalah bukan dia ethnic group dalam bangsa Arab lah, ya. Dua-dua ni memang musuh tradisi. Tapi bila dah terima Islam, mereka boleh bersatu. Walaupun ada satu peristiwa, mereka pernah bergaduh juga walaupun dah masuk Islam, dan pernah bergaduh dulu, tapi dalam Islam mereka bersatu. Tapi ada satu peristiwa pembahagian harta perang umpamanya menyebabkan ada pihak yang tak puas hati, ya. Dia tak puas hati, maka mereka bergaduh lagi. Jadi Nabi turunlah ayat Quran yang menyatakan bahawa wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang teguh kepada tali Allah, jangan kamu berpecah belah. Baik, hari ini kita bercakap tentang jangan berpecah belah. Dulu kita tak bercakap tentang berpegang teguhlah pada tali Allah dulu. Sebab dia punya sekuen dia mesti pegang teguh dulu, barulah jangan bercerai. Tapi kebanyakan orang bercakap tentang jangan bercerai, jangan bergaduh, kenapa pecah-pecah. Tapi yang pertama tak buat. Ini sama Patah Melayu kata apa? Belum duduk, sudah berlunjur. Memang jatuh dan rosak, ya, cedera. Jadi dia kena duduk dulu, baru lunjurkan kaki. Tapi kalau nak lunjur dulu, memang akan cedera. Jadi kita orang Melayu Islam ni yang tidak menggunakan Islam sebagai kayu ukur, tidak melihat bahawa sudah ada formula dalam Islam untuk menyatukan manusia. Tetapi apabila mereka tidak pedulikan hal agama yang saya kata tadi, sekular tadi kan, tidak berpaksikan kepada politik Islam, maka mereka akan guna politik sekular dan itulah bercerai-berai lagi itu akan bertambah. Jadi saya simpulkan bahawa perbalahan ini boleh diselesaikan. Tidak mustahil, boleh diselesaikan dan boleh dibuat sekiranya mereka mengambil peranan dan tugas masing-masing dengan betul. Tapi bila ego datang, bila kepentingan lain datang, maka agama diketepikan. Diharap tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menontonkan perbincangan Rakyat Demi Melayu ini dapat menimbang tara pendapat perkongsian daripada jurucakap utama Sidang Demi Melayu, Datuk Paduka Profesor Dr. Supir Hussein, atas idea-idea yang dilontarkan ke atas topik yang diberikan kepada beliau mengenai trend politik Malaysia, adakah telah matang ataupun sedang kecundang. Bukan apa tuan-tuan dan puan-puan, penamaan calon pun sudah diumumkan. Tarikh PRU pun akan menjelang tidak lama lagi. Kami percaya dan kami yakin kuasa memutuskan, kuasa memilih berada pada akal, hati dan jari tuan-tuan serta puan-puan sekalian. Perbincangan Rakyat Demi Melayu telah sampai ke penghujungnya untuk episod ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada episod akan datang dengan topik-topik yang lebih menarik. Assalamualaikum.